semasa beliau ditahan oleh Soekarno, dan Hamka juga dituduh percobaan membunuh Soekarno. Memang tak masuk akal, tapi demikianlah politik ini, fitnah ini. Seorang alim macam Hamka pun difitnah, percobaan membunuh, dan masa itu ada golongan komunis yang cuba menyerang beliau dalam akhbar fikiran rakyat umpamanya, yang meminta beliau dihukum dan dia ditahan. Dan masa itu dia tulis tafsir Az-Zahar. Juga setuju supaya kita ulas satu buku karya Hamka. Siapa dia Hamka? Buya Hamka ini nama gelaran timang-timangan sebagai seorang alim, sarjana, sastrawan. Dia Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dia itu dari Padang, lahir di Padang dan meninggal pulang ke rahmatullah pada tahun 1981. Tentunya saya kenal dia kerana masa itu kita dalam ABIM pernah undang dia, dan pernah juga saya dalam rombongan bersama dia ke Tehran dan Qum setelah berlaku revolusi Islam Iran. Dalam kunjungan saya kedua itu bersama Hamka. Saya pribadinya, ilmunya itu luar biasa. Sekolahnya sampai tingkat atas lah, tapi tidak ke universiti. Tetapi pemikirnya mengalahkan ramai profesor, dan dia diberikan gelaran honoris causa oleh Universiti Al-Azhar kerana menimbangkan penguasaan bahasa Melayu yang baik, bahasa Arabnya baik. Saya semasa saya mula di penjara di bawah ISA, ya, Akhir Keselamatan Negeri Kemunti, Presiden ABIM ketika itu Razali Nawawi, Syekh Razali Nawawi menulis kepada saya, minta saya gunakan waktu menterjemah tafsir Azhar. Tafsir Azhar itu tafsir yang ditulis oleh Hamka semasa beliau ditahan oleh Soekarno, dan Hamka juga dituduh percobaan membunuh Soekarno. Memang tak masuk akal, tapi demikianlah politik ini, fitnah ini. Seorang alim macam Hamka pun difitnah, percobaan membunuh, dan masa itu ada golongan komunis yang cuba menyerang beliau dalam akhbar fikiran rakyat umpamanya, yang meminta beliau dihukum dan dia ditahan. Dan masa itu dia tulis tafsir Az-Zahar. Baik, mengapa saya tak dapat? Saya mula tak boleh sebab dia terlalu kaya penguasaan bahasa, pepatah, peribahasa, dan pahaman tentang budaya Melayu dia terlalu kuat. Jadi untuk terjemah istilah-istilah dan pepatah saya fikir terlalu sukar, ya. Umpamanya ini dalam buku dia Falsafah Hidup. Falsafah Hidup, saya tengok, ya. Pepatah Melayu mengikat binatang dengan tali, mengikat manusia dengan akal. Itu dia sebut kerana dalam falsafah hidup dia ada dua, tasawuf moden, falsafah hidup. Ini banyak membantu saya. Dan ibu saya, arwah ibu saya itu memang peminat Hamka luar biasa. Dan Hamka ini bukan saja seorang alim, ya. Dia penguasaan bahasa Melayu ini sangat kuat. Satu, dia juga sastrawan. Dia menulis umpamanya tenggelamnya kapal Van der Beek, merantau ke Delhi, apa lagi, ya. Itulah saya ingat. Ada lagi buku-buku novel yang ditulis. Tetapi yang besarnya tafsir Al-Azhar, kemudian tasawuf moden, dan juga falsafah hidup. Saya cuma nak tarik saudara, terutama anak muda, saya nak galakkan saudara baca buku tasawuf moden ini, ya. Nak lihat bagaimana dia berikan minat dan kesedaran kepada kita untuk meminati ilmu. Adapun ilmu, dia bagi kategori ilmu, ya. Falsafah ni ilmu perlu kita kuasai, memajukan ilmu yang berhubung dengan kemaslahat kemanusiaan dan mempertinggi darjatnya. Baik. Jangan ilmu maju, kemanusiaan mundur. Ini yang menarik saya kepada Hamka ni. Dia tak pernah tinggal bawa baik akidah, akhlak,
ilmu dan mesti jaga kemanusiaan dan budi pekerti. Adapun ilmu yang merusak yang diukur dengan nafsu, ilmu yang tiada berperasaan, yang merugikan, yang menimbulkan saling membunuh dan saling membenci, tidaklah dikehendaki oleh Islam dan tidak pula dikehendaki oleh akal budi yang waras. Ilmu bukanlah agak-agak, kira-kira dan turut-turutan. Ilmu yang demikian tidak ada harganya di dalam Islam. Ya, dia walaupun seorang alim yang menekankan kepentingan ilmu, tidak pernah dia remehkan kepentingan berfikir, membaca, bersoalkan. Ya, dia ambil hadis Nabi Muhammad SAW tentang jangan sama nak kita rawi je. Dia dengar macam rawi yang dia. Tapi amalannya tidak, fahamannya tidak. Apa hadisnya? Kunu lil ilmi ru'atan wala takunu lahu ruwatan. Hendaklah kamu menjadi pemahamkan ilmu, jangan hanya jadi perawi ilmu. Dia bagi contohlah. Dalam tabligh, dalam maknanya penyampaian dakwah atau pengajaran, baca, tapi bila ditanya fahamannya, amalannya tidak difahami. Kita ambil umpamanya di halaman lain, bila Hamka mengupas Al-Hujurat 11-12 tentang bagaimana dilarang suatu kaum mencela kaum yang lain, ya. Lelaki terhadap perempuan, perempuan terhadap lelaki, kaum dengan kaum yang lain, dia jelaskan. Dan boleh jadi apa yang dikatakan kelompok pertama banyak juga yang benar, tetapi ingatlah bahawa kelompok yang pertama ini ada pula salahnya. Yang tahu akan kesalahan itu ialah kelompok yang dicela dan dihasungkannya tadi pula. Jangan kamu memfitnah diri kamu. Jangan memilih gelagat-gelagat yang buruk, Prasangka dan kehadiran juru kabar bermuka dua. Maknanya orang yang penyampai, perawi yang bermuka dua. Ini dalam politik ramai begitu. Jangan membicarakan aib dan cela saudaramu di belakangnya. Banyaklah ini kena baca oleh orang ramai dan juga orang politik. Kemudian ada hal-hal seperti menghormati ibu bapa dan baca dengan perasaan, dengan sedih lah, kerana dia mengupas dengan bahasanya yang indah dan pahaman agama yang mendalam, dan di samping itu pahaman tentang sejarah yang lebih terbuka. Umpamanya saya baca, ya, dia meminta kita baca walaupun orang itu pernah memenjarakan dia. Kata dia apa? Tulisan Soekarno tidak sama dengan tulisan Muhammad Hatta, wakil presiden pada zaman itu. Sultan Takdir, mana Sultan Takdir Ali Shahbana, pemikir, sastrawan, tapi tidak semestinya sealiran dengan pahaman Islam pada peringkat awalnya, tapi tidak serupa dengan Manu Matu Mona. Tetapi mereka meningkat kemasyhuran sebab sederhana. Dia ambil kekuatan tokoh-tokoh ini terhadap kesederhanaan mereka, tidak melebihi dari hikmah yang ada pada dirinya. Pada itu muncul pula penulis-penulis lain yang hanya meniru, mencontoh dan menurut saja kepada orang-orang. Sebab itu mereka menjadi ekor saja, atau mencuba melebihi dari kekuatannya, sebab itu dimuntahkan orang. Pengajarannya sangat baik. Jadi setakat itu dulu tentang buku falsafah hidup ini. Meninjau Sumatera Barat. Saya pergi ke, oleh kerana ingat dia dan kenal dia dan jasa dia juga kepada peringkat Habib, peringkat awal, saya ziarah pondok dia, sekolah dia yang dia asaskan, dan perkampungan dia. Dan dia, saya ingat sampai sekarang penduduk-penduduk di sana, walaupun dia meninggal dunia pada tahun 1981, masih menunjukkan kasih dan kuat membaca.